Okay, boleh nampak skrin tak? Boleh? Okay. Okay, so keluarkan buku pink awak, buku latihan tu. Cikgu nak awak salin, kalau tak buat lagi lah, salin jawapan yang cikgu nak buat ni. Kalau yang dah buat tu, awak boleh check betul ke tak betul. Ini yang semalam ya, semalam yang cikgu share kat dalam group, kerja rumah awak. Kita bincang sekejap sebelum kita masuk topik yang baru hari ni. Okay. Okay, so untuk soalan yang nombor 2 ni, seutas tali dipotong kepada 3 bahagian. Tulis ungkapan bagi panjang tali itu dalam sebutan D dan Y. Okey, ada tak siapa-siapa yang ada idea macam mana nak buat soalan nombor 2 ni? Dia nak kita tulis ungkapan panjang tali ni, ketiga-tiga tali ni. Dia dalam sebutan D dengan Y lah, sebab kalau awak tengok panjang dia 2D ditambah 2Y dengan 3Y tolak 2D. Okey? Okey, yang ni kita dah tahu 2D, yang ni D tambah 2Y. Tapi yang panjang tali yang ketiga ni, dia just tulis 3Y tolak 2D. Jadi, adakah panjang tali ni, yang tali yang ketiga ni, 3Y tolak 2D je? Rasa siapa ada idea? Ada idea? Okey. Yang ni kan 3Y tolak 2D. Kalau panjang ni berapa? Panjang tali ni berapa? Berapa kelas? Awak tengok balik yang atas ni. Okay, cikgu pick lah senyap je ni. Ditambah 2Y. Aina kata okey. Okey, betul. Yang kat sini ditambah 2Y. Kita tengok daripada tali atas ni. Jadi, kalau kita tambahkan 2 ni, dapatlah panjang tali ni. Okey, cara nak selesaikannya, cara dia begini ya. Cikgu tukar colour dulu. Okey. So, untuk tahu jumlah panjang tali ni, mula-mula awak tulislah 2D tambah ni D tambah 2Y untuk tambah panjang ni D tambah 2Y, tambahkan lagi dengan panjang ni 3Y tolak 2D. Okey. Lepas tu kita akan buka kurungan ni, kita nak gugurkan kurungan ni. Awak tulislah 2D tambah, salin je, D tambah 2Y tambah D tambah 2Y tambah, disebabkan simbol tambah kat depan jadi awak salin je, tambah 3Y tolak 2D. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita akan susun mengikut huruf-huruf dia ni, mengikut pemboleh ubah yang sama. Okay, macam ni 2D tambah D, lepas tu ada lagi D tambah D, cari lagi, ada lagi tak D? Okay, ada D lagi, tolak 2D. Lepas tu ada Y, tambah 2Y, ada Y lagi, tambah 2Y, tambah 3Y ni. Lepas tu kita selesaikan. Okey, 2D tambah D tambah D, berapa kelas? 2D kuasa 3. 2D kuasa 3. Okey. Okey, tapi kan awak kat sini tambah tau. Kalau tambah kita kena kuasa juga ke? Tak. Jadi berapa? 2D. Berapa? 2D tambah D tambah D. Samalah dengan 2 tambah 1 tambah 1.
Cumanya ada D. Macam ni. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 berapa? Berapa? 2 tambah 1 tambah 1. 4. 4, betul. Jadi 4D. Macam tu je. So 4D. Okey, dia dah settle. Okey, kita ada Y pula ni. 2Y tambah 2Y tambah 3Y. Berapa Y? 3. 3? 2 tambah 2 tambah 3. Y. Berapa? 5. 7. Ya, betul 7. 2 tambah 2 tambah 3 Y. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. Jadilah 7Y. So, dia dalam positif. Tulislah tambah 7Y. Nampak ni. Saya tak pasal ada 2D. Nampak ni ada 2D. Tak ada orang tegur pun Okay, kita tinggal 2D kat sini. Sebenarnya ada lagi 2D. Sekejap. Iris balik. Okay, ulang balik Ni ada ni 2D tambah D tambah D. Lepas kita lagi tolak dengan 2D. Ni 2D. Okay, 4D tolak 2D dapat berapa? 4D tolak 2D. Berapa? 2D. 2D. Okay, good. Betul. 2D. Okay, ni tadilah tambah 7Y. Okay, disebabkan awak tengok balik atas ni, semua dalam sentimeter kan? So, awak kena buat dalam sentimeter iaitu buat macam ni je. 2D tambah 7Y tutup kurungan sentimeter. Okay, itulah jawapan terakhir dia untuk soalan nombor 2 ni. Okay, nanti cikgu bagi gambar ni dalam grup, okay? So, kita proceed dulu. Untuk soalan nombor 3. Okay. Diberi buka kurungan AX tambah B tutup kurungan. Buka kurungan AX tambah B tutup kurungan. Buka kurungan AX tambah B tutup kurungan sama dengan buka kurungan 9X tolak 2 tutup kurungan kuasa N. Dengan keadaan A, B dan N ialah integer. Kita nak tentukan nilai bagi A, B dan N. Okay, ada siapa yang dah buat soalan nombor 3 ni? Soalan nombor 3 nampak je macam susah kan? Tapi cara dia sangatlah senang. Cara dia pendek je sebenarnya. Okay, ada yang dah buat? Ada, tak ada? Okay, let's buat. Yep. Belum? Okay. Ada siapa ada idea tak macam nak buat soalan ni? Okay. Ya? Tambah B tu tak boleh buat dalam kuasa 3. Tambah B tu tak boleh buat dalam kuasa 3 kan? Awak tanya macam tu? Boleh? Boleh. Kalau awak buat yang kuasa 3 tu kan? So, awak akan dapat jawapan untuk N sebenarnya. Dia begitu. Okay lah, jom kita buat sama-sama je. AX tambah B. AX tambah B, kata kawan awak tadi. Jawapan ni AX tambah B yang ada 3 kali ni sama dengan AX tambah B kuasa 3 kan tadi? Okey, dari sini kita boleh nampak sesuatu ya. Kita boleh nampak N ni dengan 3 ni. Dari sini dapatlah kita simpulkan bahawa N ni sama dengan 3. Okey. Nampak kan? Easy. Senang.
Okay, lepas tu, selain daripada tu, awak nampak benda lain juga tau. Awak akan nampak yang 9 ni dengan A ni. Dari sini, kita pun dapat A ni sama dengan 9. Kita akan comparekan dengan soalan lah. Kita comparekan kita buat ni dengan soalan atas. Soalan yang dia beri. Kita akan bandingkan dia. Okay, lagi satu apa yang awak nampak daripada sini? A dah siap. Okay, lagi B. B berapa? B berapa? 2. 2. 2 je. Negatif tak ya ke? 2. Betul. Good. B ni sama dengan negatif 2. Kita akan ambil simbol depan dia juga tau. Jangan lupa P sama dengan negatif 2. Jadi dah siap lah untuk yang ni. Macam tu je. Kita guna perbandingan. Kita bandingkan dengan soalan atas. Okay. So boleh faham? Boleh kita masuk bab baru? Boleh. Boleh Okay, nanti cikgu bagi gambar lepas kita habis kelas. Okay, tengok gambar ni. Ada sesiapa yang kenal tak? Ada yang kenal? Ada, tak ada? Tak. Okay, ini okay, macam sebelum ni kan masa kita masuk bab 5 itu apa ni ungkapan algebra kan? Kan kita ada sentuh, kita ada tahu pasal seseorang tokoh yang kita beri nama. Siapa yang ingat lagi? Tokoh untuk yang bab 5 hari tu yang digelar bab algebra tu. Namanya siapa? Al-Khwarizmi. Bagus, betul, Al-Khwarizmi. Okay, itu salah satu tokoh bapa algebra kan? Okay, yang ni pun salah satu tokoh juga. Tokoh dalam bidang algebra. Iaitu ni. Diophantus of Alexandria. Itu, okay. Juga merupakan bapa algebra. Okay, sekarang ni awak dah kenal dua orang. Iaitu yang pertama Al-Khwarizmi dan ini yang kedua lah bapa algebra juga. Iaitu Diophantus of Alexandria. Okay. Ada seorang nak baca? Siapa nak baca? Siapa ni? Cuba baca. Siapa? Okay, sila. Beliau merupakan seorang ahli matematik Yunani yang banyak menyumbang dalam penyelesaian persamaan algebra. Okay, good. Thank you. Jadi kalau dalam penyelesaian persamaan algebra ni, siapa tokohnya? Ni, Diophantus of Alexandria. Okay, so masuk bila awak dah tengok ni, dapat idea tak apa yang kita nak belajar hari ni? Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar pasal apa? Persamaan algebra. Ya, betul. Persamaan algebra. Tapi nama dia bukan persamaan algebra lah. Dia still dalam tajuk algebra. Cumanya tajuknya ni. Persamaan linear. Okay? Ni yang kita nak sentuh hari ni. Dan kita akan masuk topik yang pertama sikit. Kita masuk sikit untuk satu topik yang pertama. Iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, hasil pelajaran yang kita nak cuba untuk capai hari ini ialah yang pertama mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dengan tepat. Yang kedua, menghuraikan ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dengan betul. Dan yang ketiga, kita nak bentuk persamaan linear ni dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi dan sebaliknya jugalah dengan betul. Okey, tanpa buang masa, marilah kita tahu apakah persamaan linear ni dalam satu pemboleh ubah. Okey, cuba tengok itu simbol apa? Simbol apa tu? Gambar ni. Gambar ni simbol apa? Persamaan. Okey. Persamaan sama dengan macam tu Simbol persamaan atau sama dengan ni digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey.
Ayat matematik yang melibatkan kesamaan ni dikenali sebagai persamaan. Okey, contoh yang boleh kita tengok macam ni lah. Ada ungkapan ni, X tambah 4 sama dengan 9 dan Y tolak 3 sama dengan 18. Okey. Okey, awak tengok yang atas ni dulu Tengok gambar atas ni. Kita ada X tambah 5 sama dengan 8. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. 6P tambah PQ sama dengan 9. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Dan 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okay, kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kad ni. Semua ada simbol ni tak? Simbol persamaan ni. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Okey, itulah yang sama untuk ke-6 ni. Persamaan di atas dikenali sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubah dia ialah 1. Okey, tengok Kalau ada satu huruf kat depan, ini maksudnya dia akan ada kuasa 1 tau kat atas. Cuma tak ditulis je. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okey? Ingat kalau ada pemboleh ubah yang satu, dia ada satu huruf je, kuasa dia ialah 1. Ingat? Okey, ingat sampai bila. Okey, awak tengok bawah ni pula. Kita ada X tambah 5 sama dengan 8. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Okey, ada 3. 3 kad ni. Didapati bahawa persamaan ketiga-tiga ni mempunyai hanya satu pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, tengok yang ni X tambah 5 sama dengan 8. Kita ada X je. Yang ni pula. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Kita ada Y sahaja. Dan yang ni pula 3N tambah 1 sama dengan 6N. Kita ada N je. Dua-dua guna N. Sebab itulah kita panggil ini sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ni. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab ada satu sahaja dalam satu ungkapan tu dia ada satu sahaja pemboleh ubah. Dan kuasa dia mesti 1. Okey, kalau contohlah X 2 tolak 3 sama dengan 8. Okey, yang ni kan cikgu nak tanya persamaan ni adakah dia dalam satu boleh ubah? Soalan cikgu bagi ni. Persamaan dia dalam satu pun boleh ubah ke tak? Tak, kenapa? X kuasa 2. Betul. Betul, very good. Okey, so mari kita tengok. Okey, awak tengok yang ni Contoh X tambah 5 sama dengan 9. Okey, kuasa bagi X ni ialah 1. Okey, 1. Dan dia merupakan satu pemboleh ubah. Dan kita ada simbol kesamaan ni. Maka ungkapan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, nanti awak akan jumpa lagi untuk dua pemboleh ubah dan seterusnya. Untuk kali ni, mula-mula ni kita belajar yang satu dulu satu pemboleh ubah. Okey, ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ni awak kena ingat nanti Kena ingat. Okay, dia ada dua. Yang pertama ini tadilah hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Dan lagi satu, kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Kalau kuasa dia bukan 1, dia lebih atau kurang, itu bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Jom kita tengok contoh dia. Okey, nyatakan sama ada setiap yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Dan huraikan jawapan anda. Okey, cikgu nak tanya untuk yang A ni. 5X tambah 3 sama dengan 9. Adakah dia pemboleh ubah? Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kenapa awak kata dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Boleh tak terangkan? X ada 1. X 1. Okey, X ni apa? Pemboleh ubah. Betul. Dan kuasa dia? 1.
Good, very good. Thank you. Okay, kita tengok betul tak? Ya. Ya, kerana persamaan ini mempunyai 1/4 X dan kuasa bagi X ialah 1. Okay, good job. Okay, yang kedua. B ni. M tolak 8N sama dengan 11. Adakah dia persamaan linear dalam 1/4? Ada siapa-siapa? Ya, ya. Betul? Dia dalam 1/4. Betul ni? Kenapa? Kenapa tidak? Ada M dengan N. Okay, itu maksudnya dia ada 2/4 kan? Okay, so bila awak detect, bila awak dapat kesan yang dia ada 2/4, terus je kita cakap, bukan. Kerana persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah, M dan N. Bila nampak dua je terus cakap dia bukan Okey, C pula ni. 3 buka kurungan K tolak 3 tutup kurungan sama dengan K/5. Adakah dia persamaan linear dalam 1/4? Ya. Ya. Mari kita lihat betul ke tidak. Ya, betul. Thank you. Ya, kerana persamaan ini mempunyai 1/4. K. 1 je kan? Awak tengok. 1 bukan 1 je. Dan kuasa dia ialah 1. Jadi dia pun boleh ubahlah. Boleh persamaan linear dan 1/4. Okey, untuk D ni. Y kuasa 2 tolak 2Y sama dengan 6. Adakah dia persamaan linear dan 1/4? Tak. Okey, kenapa dia tidak? Y kuasa 2 dengan ada lagi satu Y. Okey, maksudnya kuasa tertinggi dia berapa? Kuasa tertinggi untuk Y. Berapa? 2. Okey, betul thank you. Bukan, kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah Y ialah 2. So, awak dapat pesan tengok, kuasa dia ni 2 lah. Jadi, dia terus bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ada lagi satu. Yang ni. 8 tambah 4 per P sama dengan P. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya ke tidak? Bukan, ya. Aina, bukan ke ya? Ya. Yang Aina cakap dekat chat ni. Bukan ke ya? Ya. Okey. Okey, Aina kata ya. Okey, kita check Okey, jawapan dia bukan. Bukan. Kerana kuasa tinggi boleh ubah P bukan 1. Sebab apa cikgu kata bukan 1? Bila dia dekat bawah, duduk dekat bawah, dia dalam pecahan kan? Dan dia duduk dekat bawah, kuasa dia bukan 1 tau. Kalau kat sini, okey, ni 1. Tapi kalau dia dekat bawah, awak ingat bila pecahan dan pemboleh ubah tu duduk dekat bawah, dia kuasa dia bukan 1. Okey, kalau kat atas macam ni, P/4 lah contoh. Okey, yang ni dia kuasa 1. Tapi bila dia duduk dekat bawah, dia bukan 1. Okey, awak ingat itu sampai bila-bila? Okey, boleh faham? Boleh kita buat tutorial? Boleh? Boleh. Okey, so buka modul awak, buku surat 57. Cuba soalan 1A, B, C. Buat sekarang buat sekarang. Kita ada masa 5 minit. 8, 16, kita bincang. So, ni cikgu tunjuk untuk awak buat rujukan. Kalau dah siap bagi tahu Yang baru masuk ni, kita tengah nak buat tutorial. Buku surat 57, try 1 A, B, C. Modul buka modul.
Yang tak isi kan ada lagi tu, awak isi kat dalam link yang cikgu bagi tu. Okey. Okey, Aina dah siap kan? Boleh Aina share macam mana Aina buat? Ambil gambar pun boleh. Kita bincang sama-sama. Okey, dah 8:16. Yang lain dah siap? Dah. Dah Dah. Okey. Sekejap ya, tunggu Aina. Ya, sementara tu. Okey, ada siapa-siapa nak bagi tahu cikgu untuk 1A, soalan yang 5x tambah 3 sama dengan negatif 7. Adakah dia persamalinea dalam satu boleh ubah? Dan terangkan jawapan awak tu kenapa. Okey, siapa nak try untuk A? Saya. Okey, silakan. Saya tu siapa? Cikgu tak tahu, tak nampak nama. Aidil Arsyad. Okey, Aidil. Silakan Aidil. Ya. Kerana mempunyai satu pemboleh ubah X dan kuasa tertinggi bagi X ialah 1. Okey, good. Thank you. Betul Jawapan dia ya, sebab satu pemboleh ubah X dan kuasa tinggi X tu ialah 1. Okey, siapa nak try B? 6x kuasa 2 tolak 5x tambah 2 sama dengan 0. Siapa nak cuba B? Saya. Okey, silakan. Saya tu siapa? Fatin. Okey, Fatin. Silakan Fatin. Bukan kerana mempunyai dua pemboleh ubah iaitu X kuasa 2 dan X. Okey. Kuasa tertinggi dia berapa? Untuk B? Kuasa tertinggi X tu berapa? X kuasa 2. Okey. Okey, thank you. Betul sikit tapi dia macam kurang tepat. Thank you ya, Fatin. Okey, jawapan dia sebenarnya dia bukan kerana kuasa tertinggi dia ialah 1. Kuasa pemboleh ubah tu untuk X tu ialah 1 pula 2. Okey, dekat dalam soalan yang B ni, awak tengok dia ada berapa pemboleh ubah? Ada 2 ke 1? Untuk B tu. 2. 2.
Tapi dia X walaupun dia kata 2 kan, tapi dia X. Macam tu. Dia sama. Okay, sebenarnya dia pembalik ubah dia ada 1 X sebab X dengan X sama je. Dia tetap X. Cumanya yang berubah kat sini, yang lain ialah kuasa dia. Kalau tengok yang pertama tu 6X kuasa 2. Yang tu kuasa 2. Yang lagi satu tu X sahaja. Yang tu kuasa 1. Okay, tapi dia masih boleh ubah X. Jadi untuk yang jawapan yang tepat, dia bukan kerana kuasa tertinggi tu boleh ubah X ialah 2. Okay, macam tu je. Okay, siapa nak cuba untuk C? Ada? Siapa nak cuba C? Siapa nak cuba? Siapa? Cikgu panggil nama Tengku Nordawisha ada? Saya. Okey, awak dah buat C? Dah. Okey, apa jawapan awak? Bukan kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah P bukan 1. P ke Q? Q. Q. Okey, betul. Good job. Thank you. Betul ya? Betul. Okey, kan soalan 2 tolak 5 per Q sama dengan Q. Okey, jawapan dia betul ya. Siapa tadi cakap? Darwisha. Bukan kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah Q bukan 1. Sebab apa? Sebab Q tu kan penyebut kan. Dia punya penyebut tu dia duduk dekat bawah. So macam cikgu cakap tadi, bila pemboleh ubah tu dekat penyebut, dia dekat bawah pecahan, dia kuasa dia bukan 1. Okay? Okay. Bagus ya semua. So kita akan masuk yang kedua. Okay, soalan ni kat sini. Bagaimana kita nak bentuk persamaan linear ni berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Yang ni awak kena fikir sikit ya. Kena fikir macam untuk buat ayat. Okay. Tips dia untuk tahu persamaan linear ni berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Yang pertama ialah setiap sebutan dalam persamaan linear ni mesti mempunyai unit yang sama. Dan yang kedua, unit ni tak perlu kita tulis apabila kita nak buat persamaan linear itu. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, contoh yang pertama ni, bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okay, yang ni dia bagi situasi dan kita yang kena buat persamaan linear tu. Okay, satu nombor ditambah dengan 7, jumlahnya ialah 13. Okay, macam mana kita nak buat? Cara dia begini. Kita akan gunakan pemboleh ubah. So, awak buatlah mula. Katakan nombor itu ialah X. Okay? Untuk soalan ni, kita wakilkan nombor tu dengan satu huruf iaitu X. Lepas tu dia cakap, nombor ini ditambah dengan 7. Maksudnya apa? Apa persamaan linear untuk satu nombor ditambah dengan 7? Kita wakilkan dengan X. Ada idea tak? Ada idea? Siapa-siapa ada idea? Okay, macam ni. Macam tu je. Maksud dia kat sini, nombor yang kita ni tadi, kan kita wakilkan dengan X. Jadi, ditambah dengan 7. Maksudnya, tambah 7. X tambah 7, jumlahnya ialah 13. Jumlahnya itu buatlah sama dengan 13. Sebab itulah dapat ni, X tambah 7 sama dengan 13. Okay? Jadi, awak kena fikir secara kritikal lah. Awak kena fikir betul-betul. Dan logik. Okay, kita tengok lagi satu contoh. Okay, umur Chandra ialah 2 tahun lebih tua daripada umur Adi. Jumlah umur mereka berdua ialah 28 tahun. Okay, awak tahu tak macam nak buat ni? Mula-mula kita mesti wakilkan dia dengan apa-apa huruf. Okay? Ada siapa-siapa yang tahu? Kalau tahu, buka mic cakap macam mana nak buat.
Ada. Tahu ke tak tahu? Okay. Cara dia, okay, fokus Kita akan gunakan, mula-mula mesti cakap, katakan umur Adi ialah X. Kita nak wakilkan umur Adi ni dengan X. Okay. Lepas tu, lagi satu clue dia cakap kat sini, umur Chandra ialah 2 tahun lebih tua. Okey, 2 tahun lebih tua. Maksudnya kita kena tambah ke kita kena tolak dengan umur Adi? Kena tambah dengan umur Adi. Kena tambah dengan umur Adi. Good, betul ya? Kalau dia kata lebih muda, kita tolak. Okey, lebih muda. Lebih muda kita guna tolak. Kalau lebih tua, kita guna tambah. Okay, so umur Chandra ni X tambah 2. Lepas tu, dia lagi satu clue kat sini, jumlah umur mereka ialah 28 tahun. Maksud dia kat sini, ni X umur Adi ni, tambah dengan X tambah 2, buka kurungan X tambah 2 tutup kurungan, sama dengan 28. Okay, lepas tu kita selesaikanlah. Okay, X tambah X dapat berapa X? Berapa X kelas? X tambah X. 2x. 2x, okay, good. 2x tambah 2 sama dengan 28. Okay, itulah persamaan linear dalam satu boleh ubah untuk contoh soalan yang B ni. Okay, so dah boleh. Belum. Kita tengok lagi contoh yang kedua. Okay, tadi kita kena tulis persamaan linear. Dia bagi situasi, kita tulis persamaan linear. Okay, yang contoh kedua ni pula, kita akan tulis situasi. Dia bagi persamaan linear, kita yang tulis situasi. Okay, kalau ni kan, awak tak kisahlah awak macam mana pun, janji logik. Untuk soalan yang A ni, 5x tambah x sama dengan 18,000 dan 6x, okay, 5x tambah x ialah 6x sama dengan 18,000. Okay, awak kena kreatif ya. Kreatif, awak boleh buat situasi berdasarkan persamaan linear yang diberi ni. Okay, contoh untuk yang ni, cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Keuntungan daripada jualan kasut jenama Adidas adalah 5 kali ganda. 5 kali ganda ni, cikgu refer kepada ni. 5x. Daripada jualan kasut jenama Asik. Jualan kasut jenama Asik ni cikgu wakilkan dengan X. Okay. Jadi, lepas tu lagi jumlah keuntungan jualan kasut jenama Adidas dan Asik ialah 18,000. Okay, daripada ni, persamaan linear ni, ini ialah situasi yang dapat cikgu keluarkan daripada inilah persamaan linear. So, kalau awak buat yang lain pun boleh, asalkan dia logik dan boleh diterima. Okay. Kita ada contoh. Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur Iqbal sekarang. So, untuk soalan ni, cara dia ialah, okay, ni yang cikgu buat lah. Kita buat Iqbal ni berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Macam tu. Y ni sama dengan umur Iqbal ni. Y ni ialah umur Iqbal sekarang. So, Iqbal berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas ni, simbol dia tolak. Sebab 2 tahun yang lepas lah. Sebab tu kita kena tolak kat dalam ni. Okay, yang ni awak kena berfikir lah. Kena berfikir sikit untuk yang buat situasi daripada persamaan linear yang diberi. Okay, jadi apa kata kita cuba. Awak buka modul lagi, muka surat 58. Cuba soalan A, B. Nombor 2 tu awak try A, B. Nombor 3 try A, B juga. Cikgu bagi masa 10 minit untuk awak cuba. Sekarang ya.
Pukul 8.38 kita bincang.
Dah siap ke? Dah siap semua? Dah. Aina kalau buka mic okey tak? Okey. Okey. Siapa nak cuba untuk 2A? Aina dah siap? Aina nak tulis ke macam mana? Nak try Aina? Untuk 2A ke ada siapa-siapa yang nak cuba? Tulis je. Okey, boleh Aina. Dua A Aina. Okey. Okay, good. Terima kasih Aina. Okey, untuk soalan 2A, soalan dia ialah satu nombor ditambah dengan 6 jumlahnya ialah 13 dan Aina menjawab X tambah N sama dengan 13. Okey, jawapan Aina ialah betul. Okey, betul. Sebab satu nombor tu kita wakilkan dengan X dan ditambah dengan 6 jadi tambah 6. Lepas tu jumlah dia ialah 13. Sebab itulah kita buat sama dengan 13. Okey, untuk B pula. Ada siapa-siapa nak cuba untuk B, 2B. Umur Hakimi tu. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Siapa tu? Mengira Sofia. Sofia. Okey, sila. 12 tolak X kesamaan 30. 12 tolak? X. 12 tolak X sama dengan? 30. 30. Okey, terima kasih Sofia. Okey, jawapan Sofia kurang tepat kerana apa? Sekejap ya. Nak hang pula. Okey, sekejap ya. Sebab apa cikgu kata kurang tepat? Okey, keluarkan pen dulu. Okey, kan umur Hakimi adalah 12 tahun lebih muda. Hakimi 12 tahun lebih muda. Lebih muda. Dari siapa? Karen. Okey, Karen ni kita akan wakilkan dengan X. Okey, cikgu nak tanya Hakimi ni kena tolak X tolak 12 ke X tambah 12? Tolak. Betul. X tolak 12 sebab lebih muda. Okey, terima kasih. Lebih muda maka kita akan buat X tolak 12. Okey, lepas tu soalan nak jumlah umur mereka berdua. Jumlah. Okey, maksudnya kat sini X ni kita akan tambahkan, Karen ni kan X tambah dengan umur Hakimi iaitu yang ni tadi. X tolak 12. Dan jumlah umur mereka berdua ialah 30 tahun. Okay, so X tambah, simbol tambah kat depan jadi yang belakang tak berubah. Tambah X tolak 12 sama dengan 30. X tambah X sama dengan 2X tolak 12 sama dengan 30. Okay, ini jawapan untuk 2B. Kena baca betul-betul. Kalau lebih muda kita akan guna tolak. Kalau lebih tua kita akan guna tambah. Okay. Okay, so kita untuk cuba 3A pula. Okay, 3A.
Siapa nak try 3A? Yang ni tak kisah ya, jawapan awak asalkan logik, so cikgu bagi betul lah. Siapa nak cuba 3A? Anyone? Yang 3x tambah x sama dengan 1600. Lepas tu 4x sama dengan 1600. Okay. Siapa nak cuba? Kalau nak cuba terus buka mic. Salah tak apa tahu. Ada. Ada tak? Atau dah siap tadi? Ke tak siap lagi yang B? Yang B pula. Soalan nombor 3 ni. Kalau tak ada, nak pick lah. Siapa yang tak pernah kena panggil lagi? Afika Nur nak cuba? Afika Nur Afika. Silakan. Okay. Keuntungan dari jualan syarikat Surma adalah 3 kali ganda daripada jualan syarikat Luffy. Jumlah keuntungan mereka ialah 1,600. Okay, good. Terima kasih. Betul. Tadi Afika dia guna syarikat-syarikat dan ayat situasi yang diberikan tu memang logik dan kena dengan soalan yang diberi iaitu 3x tambah x. Jadi Afika guna 3 kali ganda tadi untuk wakil kepada 3x dan syarikat-syarikat tu ialah x. Jadi jumlah dia memang gunakan untuk kedua-dua syarikat tu ialah 1,600. Okay, betul. Kalau awak buat ayat lain dan awak rasa nak share boleh. Kalau tak ada, cikgu terus proceed untuk B. Ada lagi tak yang nak try untuk A? Ada. Yang nak cikgu check? Kalau tak ada, cikgu teruskan untuk B. Tak ada? Okay. Kalau betul, awak terus tanda betul Okay, untuk B pula. 2P tolak 3 sama dengan 41. Okay, ada siapa yang nak cuba situasi yang dia buat? Ada? Ada ke tak ada? Hazim. Nampak Hazim ni? Hazim nak cuba Hazim? Hazim ada? Ada ke tak ada? Senyap, tak ada ni. Okay, Yutesh nak try Yutesh? Yutesh Rauh? Ada ke tak ada dekat depan laptop ke, depan phone ke ni? Ada? Yutesh Rauh 1, Yutesh Rauh 2, Yutesh Rauh 3. Ada. Okay, kita Atira ada? Nur Atira. Kenapa semua senyap ni? Tak ada ke? Yalah, siapa-siapa yang ada lah. Cikgu panggil tak ada je ni. Ke tak buat lagi B? Dah buat kan? Belum buat? Dah buat? Belum? Yalah, Aidil ada tak? Yang lain tak nak jawab je ni. Aidil ada? Aidil Arsyad? Tak buat lagi. Tak buat lagi. Okey, tak apa. Siapa yang dapat tadi? Aina? Aina boleh? Aina dah buat kan tadi? Dah siap? Umur Ammar. Okey, ni jawapan Aina ya. Sekejap. Cikgu Maisa Rosa, maaf ya. Okey. Okey, ni jawapan Aina. Aina buat umur Ammar ialah 2 tahun lebih muda daripada Nas yang 3 tahun lebih tua. Jumlah umur mereka ialah 4 tahun.
Okey. Cikgu baca balik. Ni jawapan Aina. Umur Ahmad ialah 2 tahun lebih muda. Dan Nas 3 tahun lebih tua. Jumlah umur mereka ialah 41. Okey. Aina guna umur siapa yang mewakili kepada P tu? Aina. Kan 2P kan? P tu Aina rujuk kepada siapa? Amma ke Nas? Amma. Okey. Okay, thank you. Okey, Amma kata Aina, Amma ni dia mewakil kepada P. Umur Amma ialah P tahun. Lepas tu, Nas 3 tahun lebih tua. Okey, dekat soalan 2P tolak 3 kan? Cikgu cakap tadi, kalau lebih muda, kita guna tolak. Kalau lebih tua, kita guna tambah. Jadi, siapa ni? Aina buat Nas 3 tahun lebih tua. Betul ke salah? Patutnya lebih muda ke lebih tua? Sebab 2P tolak 3. So, 3 tahun lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Lebih tua. Sekejap. Lebih tua dia kena tambah kan? Lebih muda dia kena tolak. Jadi? Soalan 2P tolak 3. Tolak 3. Good. Okay. Ingat kalau kita, ya betul. Lebih muda. Sebab dalam soalan 2P tolak 3. Tolak kita wakilkan kepada lebih muda. So, kurang tepat ya Aina. Tapi good try. Bagus. Jawapan yang betul dia ialah umur Amma ialah P tahun. Jadi Nas kan? Nas adalah 3 tahun lebih muda daripada Amma. Jumlah umur mereka ialah 41 tahun. Yang jumlah umur mereka tu betul 41 tahun. Okay? So, dah pukul 8.51. Okay, sebelum tu kita bagi kerja rumah. Kerja rumah awak cuma completekan je. Yang tadi kan nombor 1 awak habiskan D, E, F. Lepas tu nombor 2 muka surat 58 tu habiskan C. Dan yang last sekali 3 tu habiskan C juga. Awak habiskan soalan 1, 2, 3 muka surat 57 dengan 58. Okay, hari Khamis kita masuk yang baru lagi. Okay, jadi sebelum berakhir, cikgu nak highlightkan, cikgu nak tekankan sikit untuk persamaan linear dalam satu pelik ubah ni, dia mempunyai satu pelik ubah saja dan kuasa pelik ubah tu mestilah 1. Okay, sekian saja. Sebelum kita berakhir, ada berapa soalan? Ada? Tak ada? Tak ada? Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi hari Khamis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Joy. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.